الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا Masih baca apa? Mana buku ada? Okey, kita masih baca bab wujud. Kita baca bab wujud Kita nak tengok dekat muka surat. Muka surat 10. Cuba tengok baris ketiga di bawah. Nampak tak? Muka surat 10, baris 3 di bawah. Ia jadi Ustaz. Ia jadi sendirinya. Tengok tu. Dan dalil baharu alam. Dan dalil baharu alam. Jumpa tak? Jumpa Ustaz. Jumpa Ustaz. Dan dalil baharu alam. Jadi kita nak sambung itulah. Okey, saya nak tunjuk slide jap. Ya. Apa dia tak boleh ambil ni. Okey, nampak slide tu tak? Sekarang. Ustaz, saya rasa Apa? atas sikit. Banyak dari rumah. Maka kita mula dengan sifat yang 13 itu. Suara betul-betul saya tak dengar. Suara betul-betul. Ya, saya rasa baris kelima Ustaz dari bawah. Ustaz. Baris kelima? Maka kita mula dengan sifat yang 13 itu. Pertama, wujud zati. Dah, kita dah baca dah. Wujud dah baca 3 kali dah. Okey Ustaz. Okey. Kita tengok ni slide ni. Jadi pada bab wujud ni dia ada tulis situ dan dalil baharu alam. Jadi kita nak bincang perkataan tu lah. Dalil baharu alam. Kita nak bincang perkataan tu. Apa yang disebut maksud dia dalil baharu alam? Dalil yang di sini, yang dinyatakan di sini dikatakan dalil pada akal. Dalil akal. Apa yang akal boleh pakai dalil? Dalil ni apa? Dalil ni ialah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan untuk menunjukkan sesuatu kebenaran. Ini takrif yang paling mudah lah. Untuk menyatakan apa makna dalil. Baru ni apa? Baru ni kalau kita terangkan macam mana kita biasa cakap, dia sesuatu yang ada mula dan dia juga berubah daripada masa ke semasa. Itu maknanya baru. Dia ada mula. Bila dia ada mula, maksudnya dia mula dengan tiada. Dia mula dengan tiada lah. Dia mula dengan tiada. Lepas tu baru dia ada. Itu maksudnya baru.
Dan bila dia ada, dia akan berubah. Itu tanda dia benda itu baru. Dia berubah. Dan apa alam ini? Alam ini maksud dia apa jua yang selain daripada Allah maknanya adalah alam. Maknanya adalah alam. Apa dia selain daripada Allah, maksud dia adalah alam. Jadi, kalau kita tengok kitab ni kan, kalau kita tengok, dan kedua. Lepas tu kita tengok muka surat 11, baris atas sekali. Apa dia kata? 11 atas sekali. Kedua dia kata kidam. Kita tengok atas sekali. Baris 11. Dia sebut apa tu? Arwah alam. Dan dalil baru alam. Lepas tu tengok barisan yang ketiga. 1, 2, 3. Muka 11. Baca dari kanan. Apa dia kata? Dan dalil baru alam. Nampak? Nampak tak? Nampak dia sebut pada beberapa keadaan. Pada 3 ni, dia sebut dalil baru alam. Dalil baru alam. Maknanya pada 3 sifat yang pertama ni, wujud, qidam, baqa, dan dia kata dalil baru alam. Okey. Seperti sifat yang lain yang muhubin nafsi dia tak sebut. Tapi 3 ni dia memperkenalkan ada satu dalil yang boleh digunakan pada sifat 20 ni. Dalil itu bernama baharu alam. Jadi ni yang kita cerita baharu alam ni apa ni? Jadi perkataan baharu alam ni mestilah dipaham dengan kemas. Kenapa? Dia menjadi kaedah berfikir yang ulama ajar. Dia ajar apa? Dia ajar supaya kita boleh kenal Allah ni dengan gunakan akal dan dengan melihat keadaan alam. Alam ni apa? Alam ni apa saja yang selain daripada Allah. Apa? Sebutlah apa-apa. Makhluk. Apa? Kayu, batu, orang ke apa benda ke. Dia menjadi dalil untuk kita kata Allah ni ada. Kenapa? Melihat berubah-berubahnya makhluk. Daripada muda, tua pula. Daripada ada gigi, rongak pula. Daripada ada rambut, botak pula. Dia berubah-ubah. Daripada sihat, ada demam pula. Ada. Daripada demam, sihat pula. Daripada pandai, lupa pula. Nyanyuk. Dah tua-tua dah lupa. Ini lupa, tu lupa, ni lupa, tu lupa. Barang terletak mana lupa. Daripada cergas, dah letih pula. Tenaga dah kurang. Jadi berubah ini hanya ada pada makhluk. Jadi bila akal ni dia memikirkan siapa yang merubahkan keadaan makhluk tu? Itulah Allah. Itulah tanda wujud satu kuasa yang boleh merubah-rubahkan ni. Yang merubah-rubahkan itu Allah. Lepas tu kita jarang jumpa kawan sekolah rendah. Lepas tu kita jumpa dia reunion 40 tahun, mesti berubah. Mesti rambut dah beruban, mesti itu. Kita imagine dulu muka dia macam ni. Sekarang muka dia macam ni. Kenapa muka dia berubah? Sebab dia adalah alam. Dia adalah makhluk lah. Dia adalah selain daripada Allah. Sebab tu dia berubah. Perasaan manusia pun selain daripada Allah. Berubah. Sedih, gembira, sedih balik, gembira. Dia berubah. Jadi, bila benda-benda berubah ini, dia menjadi dalil kepada wujudnya Allah, hidam Allah, baqa Allah. Nanti kita baca kat sana pula lah. Apa dalil dia? Baharu alam. Kalau dulu, masa mengaji dulu, Ustaz Ridauddin dia kata dulu kat pondok dia hafal lah.
Allah itu wujud, dalil baru alam. Allah itu qidam, dalil baru alam. Apa itu kan dia? Tak faham. Apa baru, apa alam pun tak erti. Tapi itu dia kata zaman kanak-kanak boleh lah gitu. Jadi ada ayat Quran yang banyak digunakan oleh ulama tauhid yang menunjukkan apa yang ada di langit bumi ini adalah melihatkan akan esanya kuasa Allah. Ini antara ayat yang dikatakan ni, inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in wa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrif liyahi was sahabil musahhar baina samai wal ardi la ya ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Qaumin yaqilun. Maknanya Allah suruh tengok pada kejadian langit dan bumi. Dia suruh diarahkan kita, tengoklah pada kejadian langit dan bumi. Dan pada pertukaran malam dan siang. Nanti kalau kita bangun pagi kan, kita dah siang kan. Lepas tu kita nampak matahari naik. Jangan tengok matahari tu. Jangan tengok matahari tu. Tengok siapa yang mengatur matahari tu. Itulah Allah. Masuk ladang kebun durian ni, tengok durian, kagum, durian banyak. Jangan tengok durian tu. Tengok siapa yang tumbuhkan durian tu. Bagaimana manusia menggunakan akal ni untuk kahwin-kahwinkan durian. Buat dapatkan jemputan buat durian kahwin. Apa? Dia kahwin tiba-tiba lalu. Kenapa tak jumpa kita? Kita buat makan sangat kalau rasanya. Itu nama durian kahwin. Itulah. Itu nama durian kahwin. Betul. Dia kaji, dia gunakan akal ni. Dia kaji, keluarlah jenama-jenama lah. Kucing tidur, udang merah, apa lagi? Blackthorn, D24, D42, IOI Amon pun ada nama. Lepas tu, Loho, Tekah, Cekah, Musang King. Kalau orang jual durian sebut berpuluh-puluh nama dia. Dia sebut. Mereka gunakan akal, tak salah lah. Bukan salah. Untuk menghasilkan baka-baka yang baik. Tapi kenapa kita tak nak gunakan akal untuk kenal dan merasai Allah dalam hati? Ini yang kita buat. Allah kata, engkau tengok langit, engkau tengok bumi. Tengok atas langit. Tengok bawah bumi. Lepas tu, tengok malam. Tengok siang. Lepas tu, tengok kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda bermanfaat. Nanti kat Melaka nanti kita nampak kapal. Kapal nak landing kat alam, dia berbaris nak landing. Nampak kapal dia. Lepas tu tengok apa? Tengok hujan. Kita tengok semua ni. Ayat ni kata, tengok langit, tengok bumi, tengok malam, tengok siang, tengok kapal, tengok hujan. Lepas tu, bila hujan-hujan, panas, lalang tumbuh, pokok turun depan rumah. Tengok tumbuh-tumbuhan. Yang dulunya mati, tak ada air, kena air, hidup. Lepas tu, tengok binatang-binatang berbiak, kucing beranak. Tengok burung, telur burung dekat pokok-pokok. Tengok, lepas tu tengok awan bergerak. Tengok awan yang tunduk pada kekuasaan Allah. Terapung-rapung antara langit dan bumi. Awan tu terapung. Semua tu tanda-tanda yang membuktikan esanya Allah kekuasaannya. Apa maksud esa kekuasaan dia? Tak ada siapa-siapa yang boleh buat macam mana Allah buat. Esa, mana tunggal Allah pada kuasanya. Tak ada siapa yang punya kuasa macam Allah. Boleh apungkan kapal, boleh apungkan awan, lepas tu boleh buat langit, lepas tu boleh buat bumi, lepas tu jadikan bumi ni siang, jadikan bumi ni malam.
Lepas tu tengok Allah turunkan hujan. Kita kata nanti jaga-jaga panas 39 darjah Celsius. Pak hujan, banjir KL. Kita boleh ramal lah. Tapi sebenarnya yang mengetahui dia. Itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Ni, perkataan ni. 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 Lepas tu nak kena ambil perhatian. Lepas tu jangan rosakkan akal dengan benda-benda yang tak patut lah. Jadi disuruh gunakan ni perkataan ni. Akal fikiran. Jadi nak tengok benda ni. Ni. Okay, saya nak copy ni dekat slide lain. Ni. Membuktikan beberapa perkara. Apakah perkataan lain, Bat? Kalau saya nak ganti perkataan ni, membuktikan apa? Apa perkataan yang dekat dengan tauhid? Membuktikan, Dalil ni. mendalilkan. Dalilkan. Ini perkataan mendalilkan. Mendalilkan. Ini mendalilkan. Ini buktikan ni. Dan dalil ni dia guna lagi satu benda. Ni. Apa nama ni? Dekat situ dalam ayat tu juga ada. Apa nama ni? Ini nama dia akal. Apa peranan akal dalam ni? Dia suruh kita membawa akal ni kepada guna untuk fikir. Ni fikir. Fikirkan. Fikirkan apa? Fikirkan perkara-perkara ni. Fikirkan ayat yang sebelum ni. Apa ayat sebelum ni? Langit, bumi. Apa lagi dia kata? Apa? Malam, siang. Apa lagi? Kapal di laut membawa muatan yang memberi manfaat kepada manusia. Kapal. Lagi? Hujan yang turun. Lagi? Tumbuh-tumbuhan. Lagi? Binatang yang membiak. Semua ni mendalilkan atau membuktikan apa? Kekuasaan Allah. Ayat atas lah. Membuktikan ni.
Kalau kita boleh faham ayat ni ikut susunan ni, okey lah. Dapatlah. Allah. Ni. Ini tercapai hanya tercapai ni bagi orang yang mahu berfikir. Ni tercapai bagi orang berfikir. Okay. Kalau orang tak nak tengok, kalau orang tak nak fikir, tak dapat lah. Tak dapat. Ini arahan untuk berfikir. Perbuatan berfikir inilah yang dinamakan sebagai apa? Ini nama apa ni? Pada satu perkataan ni nama dia apa? Mukhalaf ke Ustaz? Mukhalaf pula. Mana pula datang mukhalaf? Belajar. Bukan mukhalaf. Ni nama apa? Cuba jawab sikit. Tafakur. Perkataan tu kita biasa sebut dulu-dulu lah. Hati nurani kot. Belajar. Hati nurani. Sebut perkataan ni. Jangan lupa kat dia, kesian dekat dia. Kan. Tembak lagi. Tak kena. Dan mute sensitif. Apa? Berakal. Apa perkataan ni? Tauhid. Beriman. Berakal. Ini perkataan dia, tengok. Dia tulis Arab. Dia tulis Arab dah. Nazir. Nadara. Nazar. Ni apa? Memerhati. Memerhati. Nazari, Ustaz. Nazari. Nazari. Tapi asal dia nazar. Bila nazar ini dikatakan bahagian, barulah nama dia nazari. Tapi word asal dia nazar. Lepas tu kita kata wajib akal nazari. Kenapa wajib akal nazari? Dia memerlukan pemikiran, perbahasan, penerangan, dalil. Ini nama nazar. Jadi nazar ni memang disuruh dalam Quran. Ini antara ni lah. Antara ayat-ayat yang dikatakan nazar. Inilah dia ni. Ini peranan akal yang sangat besar. Akal kalau dibawa dengan kaedah yang betul, dia boleh mengenalkan kita kepada Allah. Tapi kalau tak dibawa ke arah tu, kita dapat. Tu yang kita semayang tu, usyuk-usyuk. Allah Akbar, kita ingat. Itu nazar tu. Tu gunakan akal lah. Dengan nazar itulah baru terhasilnya ihsan pada solat. Jadi dalam ni lah, dalam langit bumi, dalam binatang biak, dalam tumbuh-tumbuhan, dalam hujan yang turun, dalam kapal laut yang berlayar, lagi kan? Lagi tak habis ni. Dalam apa? Dalam langitnya, dalam awal langit terapung. Langit terapung. Langit terapung. Ini juga ada tanda. Tanda apa? Hebatnya Allah ni. Esanya Allah ni.
langit terapung. Kenapa? Dia suruh kita berfikir. Sebab tu akal ni peranan diberi akal ni supaya kita ni berbeza dengan binatang. Jin pun ada akal. Diberi akal ni untuk kita apa? Untuk kita kenal akan wujudnya Allah dan mendalilkan, membuktikan akan wujudnya Allah. Dan dia wujud mana? Dia wujud dia berkuasa, dia wujud dia bijaksana, dia wujud rahmat dia luas. Itu wujud dia gitu. Macam mana nak tahu? Allah suruh lihat benda-benda ni. Benda ni kat mana? Benda ni atas muka bumi dan benda-benda ni malam, siang, kapal, langit, bumi. Ini apa? Ini semua ni adalah petanda-petanda yang di bumi yang Allah cipta untuk kita lihat, untuk kita fikir, untuk jadi dalil, untuk jadi bukti wujudnya dia. Sebab tu dia kata dalilnya apa? Dalilnya wujud zati ni, dalilnya wujud zat Allah ni apabila engkau melihat akan baharunya alam. Itu maksud perkataan dia. Itu maksud perkataan dia. Kita sihat, kita sakit. Ni dalil wujudnya Allah. Dulu ada satu ustaz ni dah meninggal. Dia diarah ada seorang perempuan. Dia dapat tahulah perempuan ni bunuh diri. Dia makan apa tu? Pil. Dia makan satu botol. Makan. Dia ni ada masalah lah. Nama ustaz ni Ustaz Syuib Sulaiman. Dia dah meninggal lah. Lepas tu bila Ustaz Syuib ni bawa isteri dia diarah budak perempuan ni kat hospital. Budak perempuan ni dia masuk psikiatrik lah. Dekat awal psikiatrik. Lepas tu bila dah okey sikit, dah boleh diarah, dia diarah lah. Antara perkataan yang budak perempuan ni kata, Ustaz, mana Tuhan? Dia kata tu. Kenapa Tuhan tak tolong saya? Saya ada banyak masalah kehidupan, dia kata. Ustaz kata apa? Awak makan pil, patutnya awak dah mati. Tapi awak tak mati. Itulah tanda Tuhan ada, dia kata. Itulah tanda Tuhan tolong awak. Kalau awak dibiarkan awak mati, awak bunuh diri. Awak tak bunuh diri ni apa keadaan dia. Orang bunuh diri ni dosa besar. Dan Rasulullah tak nak semayang kan orang yang mati bunuh diri. Sebab dia tak suka. Dia kata perempuan tu nangis je lah, dia kata. Tak tahu lah macam mana perempuan tu menerima percakapan dia kata. Itu dalil bukti Allah ada. Allah tak mati. Bukan kata kalau mati Allah tak ada. Kalau mati Allah yang matikan awak. Kalau hidup Allah hidup awak. Kalau ikut kedoktoran, doktor cakap awak dah mati dah. Awak dah mati dah. Saya dulu saya ingat kan, masa dekat ATM, pukul 5 pagi, masa tu duduk asrama Perindo. Ada budak antuk pada dinding. Budak ni orang panggil dia Acai juga kat ATM. Tapi dia ni budak business study. Budak ni senam. Dia tension sebab nak periksa dia ni dalam musim periksa. Jadi 5 pagi tu panggil warden, bawa dia pergi ke klinik lah. Klinik adalah klinik yang emergency, doktor buka lah untuk student. Tu dia cakap dengan doktor pinjam screwdriver. Tu saya ada. Screwdriver. Doktor kata nak buat apa screwdriver? Nak buka kipas lah, panas dia tu. Nampak dia dah biol. Lepas tu doktor tu kata mengucap, bawa mengucap. Tenang, bawa mengucap. Tenang, bawa mengucap. Dia mengucap. Dia diam. Lepas 2-3 hari tu dia lihat lah. Bawa dia kelang. Buat rawatan, masuk wad, 3 hari sihat. Kenapa? Ni akal ni dah terganggu. Dia pressure sebab ada satu paper ni, dia dah ulang 2 kali. Kalau lagi sekali dia ulang, dia fail juga, dia kena buang. Sedangkan dia semester 6. Tu dia selalu ucap budak dia tekan. Ni budak kelang. Ni saya tengok pengalaman saya lah. Jadi pentingnya nazar ni dalam urusan dan usaha untuk mengenal akan Tuhan. Sebab tu kalau kita jalan kan, tengok kapal, ingat Allah. Tengok langit, ingat Allah. Tengok bumi, ingat Allah. Hari malam, jangan ingat malam. Kita kata kejap je malam. Tapi yang penting tu ingat Allah.
Apa? Allah yang jadikan malam, Allah jadikan siang, dia nak tunjukkan kuasa dia. Pada siapa? Pada kita. Pada siapa? Orang yang ada akal, yang mahu berfikir. Kalau tak mahu fikir, tak dapat, tak rasalah kuasa dia. Tak rasalah bijaksana dia. Hanya dengan air hujan yang sama, pokok ni pokok lain, pokok ni pokok lain. Kau tak fikir ke? Hanya dengan air yang sama. Itulah air yang kita minum, air hujan. Itulah air yang pokok dapat. Itulah yang air yang binatang dapat, menyebabkan mereka boleh membiak-biak. Dan dia turun ni daripada langit. Dan kita tak tahu mana datang air ni. Allah yang jadikan, dia turunkan. Dengan itulah dia di laut dan bergeraknya kapal. Daripada air hujan dia. Inilah ayat tadi ni. Ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inilah ayat yang Rasulullah baca apabila kalau dia bangun tahajud, Ibnu Abbas kata dia pernah tidur rumah Nabi dan dia bila Nabi baca bangun, aku nampak Nabi buat macam ni. Dia apa? Dia gosokkan mata dia. Dia gosokkan mata dia gini. Ibnu Abbas kata sambil mulut dia baca ayat Quran ni. Surah Al-Baqarah ni ayat 164. Nabi bila bangun tahajud dia gosok mata dia, dia baca inna fi khalqis samawati wal ardh. Dan inilah yang dia baca. Jadi bila ulama kata baharu alam ni, tugas kita sebagai orang yang menuntut ilmu faham makna dalil, faham makna baru, faham makna alam dan apakah yang ayat yang dalil yang mengatakan untuk kita berfikir, dengan itu kita dapat mendalilkan Allah itu Esa. Dapat mendalilkan Allah itu sangat bijaksana. Dapat mendalilkan Allah ini luas rahmat dia. Kenapa? Dia menjadi bukti dan tanda-tanda. Jadi kalau tak guna akal, memang tak ada bukti. Kalau tak guna akal, memang tak ada tanda. Okey. Boleh faham ke tak boleh faham? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Allah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Allah Ustaz. Dalil ni terbagi kepada dua, kan? Cik Lin, apakah bagi dua Cik Lin? Apa dia Ustaz? Apa dia? Dua dalil. Satu dalil akal, satu dalil Nakli. nakli. Nakli ni dalil daripada, jadi yang ayat ni kita boleh sebutlah ayat ni apa benda ni? Ni dalil apa? Nakli. Nakli. Ni dalil nakli. Ni dalil nakli. Badan demam, suara boleh keluar apa kan? Abad. Terus hilang. Boleh Ustaz. Boleh. Suara boleh keluar kan? Dia Nakli ni daripada Melayu perkataan apa, Pak? nukil Ustaz, nukil. Nukil. Oh, ya dia nak besar demam tu yang pandai jawab. Nukil. Nukil. Dalil ni buat kalau satu perkataan, apa makna dalil? Satu perkataan je. Yang paling tepat apa? Bukti. Menjadi dalil. Bukti. Amboi, betul lah demam nak pandai. Orang kata demam nak pandai. Demam nak pandai jalan. Kena demam selalu. Jangan demam selalu kan masuk uat kan susah pula. Betul. Okey, ni dalil. Ni dalil. Jadi, okey, tengok slide ni. Ni.
Peranan akal. Peranan akal. Sebenarnya peranan akal dia ni lah. Ni. Supaya dia dapat menghasilkan satu benda yang sangat berharga yang disuruh. Alhamdulillah. Yang disuruh apa? Menghasilkan apa? Fikir, Ustaz. Menghasilkan apa? Fikir. Ya. Tak. Word tadi. Apa word tadi? Masihkan dalil. Bukti. Ni. Menghasilkan. Kena biasa sebut word ni. Nazar. But nanti kalau keluar rumah, cikgu langit. Dongak ke atas. Hebat Dongak. Nanti terus tanya, apa nama rumah? Lupa nama rumah apa. Rose Lily. Selalu tengok bunga lu, Ustaz. Oh, tengok bunga. Amboi. Jiwang betul. Tengok bunga, tengok langit. Nanti orang rumah tu, bang, tengah buat apa bang? Jangan kacau, aku tengah nazar. Wah. Nanti lagi dia tanya Ustaz, takut dia tak faham. Abang Nazar nak kahwin lagi satu ke? Bukan. Itulah tadi tu tak ada masuk kelas. Tak ada masuk kelas. Tengok bunga Ustaz ada 2 masuk Ustaz tu. Bat tu. Ada 2 masuk. Abang Din Abang Din. Abang Din jangan lagi semangat Abang Din. Jangan lagi semangat. Kena Dia dalil. demam belum. Tengok bunga tu bukan dalil daripada dia tu. Tengok bunga warna pink pula abang. Jangan bagi semangat Abang Din. Abang Din kerja Jabatan Laut, Abang Din tengok laut. Abang Din, kat Masih nampak kapal? Nampak kapal Abang Din? Ada kapal tak? Ada. Kapal masuk. Kapal lalu kat sana. Kapal masuk ada. sana? Jabatan apa? Kat JT? Dia daripada Indonesia, di Giti Oman. Mana ada masuk. Tapi orang sana lah yang handle tu. Orang belah sana lah. Di bawah apa Abang Din? Kapal tu? Ada kapal pelancong, ada kapal tongkang, dia bawa Kapal barang. pelancong? Ada kapal pelancong? Pergi Jerman? Ada kapal pelancong. Mari dia mana? Dia kadang-kadang mari daripada Indonesia, mari daripada Filipina pun dia Ustaz. Oh, ya ke? Tak tahu pula ada kapal pelancong pergi Jerman ni. Kapal persendirian tu ada Ustaz. Kapal persendirian. Boleh tumpang tu benda tu. Tapi dia lalu ke sana lah. Saya tak tahulah dulu ke mana saya tahu. Tapi memang ada lah. Dia orang masuk situ. Dia boleh muncul ni. Mm-mm. Allah dah cakap dalam Quran, tengok kapal. Bila Allah kata tengok kapal, tengok je kapal. Tengok kapal. Fikir, macam mana kapal ni boleh terapung? Berat tu Abang Din. Beban dia berat. Berat sungguh kapal ni. Macam mana dia boleh terapung, tak jatuh? Jadi manusia gunakan akal untuk membuatkan benda ni terapung. Dengan teknik sains yang dia belajar lah. Manusia ikhtiar untuk buat terapung. Allah yang terapung kan. Tapi yang itikat yang kita kata, Allah yang apungkan. Dekat situ akan dapat tauhid. Kenapa? Dia yang izinkan. Kalau dia kata tenggelam. Itu yang jangan cakap besar. Dulu Titanic. Abang ingat Titanic kan? Titanic. You jam, I jam. Filem-filem tu, Titanic tu. Ucapan fungsi yang buat Titanic ni, yang ketua tu, dia bercakap satu perkataan tau, yang sangat angkuh lah. Tak apa, kita orang Islam kalau cakap gitu. Dia kata Titanic will never sink. Unsinkable dia kata. Unsinkable. Dia kata Titanic tak akan tenggelam. Sebab kecanggihan lah, dia kata kecanggihan lah. Masa tu pergi kapal paling dahsyat lah. Besarnya, hebatnya dengan teknologi yang latest
dengan engineer satu dunia yang hebat dikumpulkan untuk letak gembeling otak buat satu kapal nama Titanic. Dia kata Titanic will never sink. Dia kata dalam ucapan ni. Wow, orang tepuk. Wow, orang tepuk. Sekali Allah nak tunjuk lah, Allah Akbar, takut rangga air berdebong, tenggelam. Jangan main-main. Jangan main. Lepas tu saya kata, nak cakap itu, insyaAllah. Kena letak insyaAllah. InsyaAllah tak tenggelam. Okey, itu boleh. Tapi yakin pada tak tenggelam tu, bukan pada kapal, pada Allah punya kuasa, Allah punya izin. Sebab Allah dah kata apa? Engkau tengok kapal-kapal yang terapung. Allah nak kata apa? Siapa yang apungkan? Itu soalan tu. Siapa yang apungkan? Kalau Allah kata dia nak tenggelamkan, tenggelam. Cakaplah Titanic ke apa benda, dia tenggelam. Tenggelam. Jadi rupanya kapal ni ada dalam Quran untuk membawa kita pada tauhid. Tumbuh-tumbuhan ni ada dalam Quran membawa kita pada tauhid. Binatang-binatang ni ada dalam Quran membawa kita tauhid. Air hujan yang turun ni ada dalam Quran membawa kita tauhid. Itu pemerhatian tu melihat dan memikir. Nama dia nazar. Ini dia ada 2 step. Satu lihat. Ni, satu lihat. Satu dia ada bawa lihat ini kepada fikir. Fikir. Ini lihat ni dengan apa? Dengan apa? Dengan Mata hati. mata Hati nurani. di dalam hati. Satu fikir. Kat sini mesti dengan akal. Bila bergabung 2 anggota, satu nama mata hati dan satu lagi nama akal, maka terhasillah benda yang dikatakan nazar. Jadi nazar ni kita kata lihat dan fikir. Lihat dan fikir. Abang Din lepas ni kalau nampak kapal, Abang Din cakap, Allah, engkau lah yang mengapungkan. Bat lepas ni tengok durian, pokok durian lah. Ya Allah, engkau yang menumbuhkan. Amin. Kena cakap dekat hati kita. Tengok je, ya Allah, engkau yang tumbuhkan. Tengok durian kahwin, jenis ni, ya Allah, engkau yang beri akal pada manusia untuk buat benda-benda ni, kahwinkan ke, tunangkan ke, pokok ke, apa benda ke, untuk dapat hasil lebih baik. Siapa buat? Ya Allah, engkau yang buat. Hujan turun, ya Allah, engkau yang turunkan hujan ni bagi kami minum. Alhamdulillah. Semoga hujan ni bermanfaat pada kita. Kalau kita ulang latihan ni, ulang, satu hari nanti, kita tak boleh cakap lah. Kita nampak je, automatik kita punya hati akan kata. Nampak je awan, automatik hati akan kata, ya Allah, engkau yang mengapungkan awan. Dia cakap. Waktu tu ingatan pada Allah, dia seolah-olah menjadi darah daging. Seolah-olah gitulah. Tapi mestilah datang daripada latihan demi latihan. Latihan demi latihan. Latihan demi latihan. Latihan demi latihan. Lama nanti, barulah ini. Abang Saleh. Oh, Abang Saleh. Nanti kita tengok. Tu Abang Saleh dah buka mic betul balik. Yes, Abang Saleh, nanti kita bawa Bat datang makan mi rebus Abang Saleh. Wah. Beres insyaAllah. Sampai sekarang masih teringat-ingat lagi. Boleh. Beres insyaAllah. Bat dia tak banyak, dia setengah pinggan cukup lah. Dia tupak je makan. Apa saja yang bodoh banyak, tak habis.
Ya, jaga Saya Ustaz. setengah, saya secupak, bat secupak juga lah. Okay. Sorry pergi rumah Abang Salih, bat 2 pinggan, bat aku makan di kebun tu. Bukan secupak, 2 pinggan makan. Saya Aduh. percaya tu, saya percaya. Saya, Allah janganlah percaya, bawa tak percaya. Lihat mi rebus, mi ni dia buat daripada tepung. Tepung ni daripada pokok gandum. Tahu gandum? Pokok gandum ni tumbuh dengan air hujan yang Allah turunkan. Makan sambil nazar. 2 pinggan tu 2 pinggan lah. Makan sambil nazar. Sambil nazar, sambil memikir bagaimana tumbuhan ni tumbuh dengan air hujan yang Allah turunkan. Sebab iman ni realize apa? Iman ini ialah real life. Real life. Oh, okay. Apa real life? Sebenar apa? Kehidupan sebenar. Bahasa Melayu apa? You Kehidupan have to realize sedarkan. Allah Okay, sedang dari. mengatur, mengurus alam ni. Sedar. You have to realize. You have to realize. Hari ni Allah bagi bat sakit, Allah nak hapuskan dosa bat. Hari ni dia nak bagi Abadin sihat supaya Abadin boleh kerja dan Abadin dapat pahala dan bekerja. Dan Abadin ucap Alhamdulillah saya boleh sihat ini hari ya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Abadin nampak macam makin muda sekarang. Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala bagi saya Ustaz. Begitu. Saya macam orang muda Ustaz. Cakap betul Ustaz. Betul ni. Ya? Rasa makin gagal Abadin ni. Alhamdulillah. Tengok aja sikat rambut je Abadin. Alhamdulillah. Nak sikat rambut Dia pun macam- Ustaz. Tak berada Ustaz. Rambut tak ada. Oh lupa. Baru nak tumbuh. Oh tumbuh dia. Baru nak tumbuh. Sikat je rambut. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ya Allah, kau bagi aku hidup lagi. Dan pagi ni kau bagi aku belajar. Dan pagi ni kau bagi aku ajar, beri aku ilmu satu bab yang nama dia nazar. Dan kau bagi aku ilmu ya Allah menyebabkan aku berfikir dan lain kali aku perlu nazar atas setiap benda yang aku lihat. Dan aku tak nak lagi lihat dengan mata kepala, tetapi aku ingin melihat dengan satu mata dalam dada, nama dia mata Hati. Hati. Hanya mata hati boleh nazar. Kalau mata zahir tak boleh nazar. Mata zahir dia lihat yang tersurat, tetapi mata hati dia melihat yang tersirat. Melihat tersirat tu yang mahal. Melihat tersirat tu yang indah. Melihat tersirat itulah menyebabkan hati kita akan cenderung pada ibadat. Akhirnya tengok kapal, tengok langit, tengok bumi yang bergerak tanpa kita rasa pening. Tak tahu agaknya kat space dia nampak bumi geraknya. Wah, kau tengok ngeri lah, takut. Bukan, kau imagine kita nampak bola besar gerak. Nampak ada orang kat atas tu. Dia tak jatuh. Kenapa dia jatuh? Kenapa laut tu yang dia gerak, laut tu bahagian bawah, kenapa dia tak jatuh ke turun bawah? Saintis katalah gravity dah benda tu kan. Tak. Waktu tu, lihat, rasa. Tengok hujan. Kalau kat Sabah, kalau kita naik kereta, sandakan pergi ke Tawau ke mana, nampak tau, belah sana nampak hujan turun, nampak ada sekotak. Nampak. Kita tak hujan ni. Sebab tu, kita masuk je pun kita basah. Wah, kat Sabah lagi dia nampak. Sebab dia banyak gunung ganang. Waktu tu, bila lihat dan memikir, akhirnya lidah kita akan cakap, hasil daripada hati kita, ya Allah, engkau memang layak disembah. Kau layak sembah. Kenapa? Hebat engkau, kuasa engkau, esa engkau, layak sembah. Itu nazar tu dia menghasilkan benda tu lah. Sampai rasa tak lupa dengan Allah. Tengok ni, ingat Allah. Tengok ni, ingat Allah. Tengok ni, ingat Allah. Itu penghasilan nazar.
Nazar ni dia ada cerita dalam kitab. Kalau tapi kena belajar kitab ni, kalau baca seorang kan tak faham. Ni kalau dalam kitab Usul Tahqiq. Saya saja tulis dalam kitab ni. Usul Tahqiq. Ni. Ini kalam. Ini kalam kitab. Ini perkataan kitab yang dah belajar kitab ni dengan Ustaz Ruzaini. Kalam kitab. Apa pula ni? SS luar ni. Apa kalam kitab ni? Dia kata, hendaklah engkau mendongak ke langit dan memandang ke bumi. Dan nazarkan dia agar engkau kenal Tuhan yang Esa. Ini perkataan kita tu harus begini. Dongak ke langit. Lepas tu, pandang bumi. Inilah dikatakan nazar. Jadi perbuatan inilah yang disebut sebagai nazar. Jadi sekarang ni kalau lihat saja tanpa fikir apa-apa, itu nama dia lihat. Tapi kalau lihat nak fikir tentang esanya dia, hebatnya dia, itu nama dia nazar. Nazari. Okey. Nanti kita sambung. Muka berapa? Ada wah. Kamu tak ada tadi. Ada Ustaz. Wah, muka 10 wah. InsyaAllah Ustaz. Dari 2 ke bawah. InsyaAllah. Qidam ertinya tu. Jumpa tak? Muka 10, 2 Ustaz. baris di bawah. Ya, jumpa. Qidam artinya wajib. Wajib. Sedia zat Allah. Kita baca tu lah. Okey, siapa ada masa boleh tambah lagi 2 jam. Nak belajar fiqh, nak belajar tauhid pula. Misbahul Munir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah.